Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita cuba selesaikan 8 perkara yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran bahawa dia suka sangat dengan perkara tersebut. Dan pada malam ini nampaknya satu saja yang dapat, iaitu as-sabru, iaitu sabar. Bagi memudahkan tuan-tuan dan puan-puan catat apa yang dibincangkan ini, saya akan bincangkannya dalam 5 perkara. Pertama ialah, apakah asas bagi seseorang yang ingin membina sifat sabar? Dan yang kedua, apakah dia definisi ataupun takrif sabar itu? Dan yang ketiga, apakah dia rukun sabar? Dan yang keempat, apakah bentuk-bentuk sabar jika dinisbahkan kepada Allah? Dan yang kelima, apakah jenis-jenis sabar yang dinyatakan di dalam Al-Quran? Kemudian akan diulas satu persatu daripada 3 jenis sabar tadi. Saya rasa saya akan selesaikan. Saya tak kisah sangat dengan solat isyak. Yang penting selesai, begitu ya. Okey, kita pergi kepada perkara yang pertama. Sebelum saya sebut perkara yang pertama itu, tuan-tuan, kata Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Al-Quran terdapat 90 kali Allah sebut pasal sabar. Maka itu pastinya lah menunjukkan bahawa sabar itu suatu yang begitu disukai. Kalau tidak, masakan disebut begitu banyak sekali. Manakala Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pula mengkategorikan 90 tersebut kepada 15 kategori. Terdapat ayat yang menyuruh kita sabar, perintah kita sabar. Ya ayyuhallazina amanusbiru, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersabar. Maka sebab itu jumhur ulama mengatakan sabar bukanlah pilihan, sebaliknya sabar adalah perintah. Jadi bila kita berdepan dengan perkara yang akan disebut nanti sebagai tanda seseorang itu beriman, maka dia mesti bersabar. Itu beberapa kenyataan mengenai sabar. Dan kita akan pergi kepada perkara yang pertama, iaitu apakah asas yang kita dapati Allah itu menggelarkan dirinya sebagai sabur, iaitu Tuhan yang banyak sangat sabar. Jadi oleh kerana dia menyatakan dia sebagai Tuhan yang banyak bersabar dengan kerana kita, maka itu menunjukkan bahawa dia suka sangat dengan sifat sabar tadi. Sebab dia sendiri pun Tuhan yang penyabar, di mana dia nak suruh kita nampak dia tadi Tuhan yang begitu hebat sabarnya, maka dia buat kita makhluk yang banyak songeh. Dia sebut dalam Quran, innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang suka lawan Tuhan, macam-macam, tak puas hati. Bagi sejuk tak puas hati, bagi panas tak puas hati, bagi kaya tak pernah puas hati dengan Tuhan. Jadi mujulah Allah itu, Tuhan kita tu penyabar ya. Kalau dia tak penyabar, mati belaka kita hari ni. Sehingga
Isteri saya dia marah kat saya, dia selalu simpan pembalut barang yang kita beli dengan Shopee tu kan, dia ada yang kecil-kecil itu. Jadi saya tengok mak saya kalau dia marah kat ayah saya, dia sikat kutu adik saya, lepas tu dia tekan kutu tu, kepuk, dia macam berasa nak lenyek je tu lelaki dia. Jadi isteri saya ada yang kecil-kecil itu, bila dia nak marah kat saya, dia tekan kepah. Mujurlah dia tidak Tuhan. Kalau dia Tuhan, saya rasa dia bubuh saya neraka weh lah. Jadi Allah, tuan-tuan, tuan-tuan janganlah marah kat isteri saya. Isteri tuan-tuan pun lebih kurang tu juga lah. Jadi maksudnya tuan-tuan, Allah tu dia memang Tuhan yang penyabar sangat-sangat, dan dia sukalah pada orang yang sabar. Apabila kita analisis sifat sabar itu ada pada Allah, dan orang yang suka menganalisis sifat-sifat Allah ini, salah satunya ialah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau ada menulis satu buku yang baik. Tajuk buku itu Al-Maqsadul Asna fi Ma'rifati Asma'illahil Husna. Itu buku yang membincangkan mengenai sifat-sifat Allah. Dan beliau ada mengulas panjang mengenai sifat Allah yang penyabar tadi. Daripada itu dapatlah disimpulkan bahawa seorang yang sabar itu harus membina kesabarannya itu berasaskan 3 perkara. Pertama, mesti berani. Orang penakut dia tidak akan memilih sabar. Kenapa? Kerana sabar itu lazimnya ada risiko. Dan hanya orang berani sahaja yang sanggup mengambil risiko, kerana kita mentakrifkan berani itu ialah seseorang yang sanggup mengambil risiko kerana tujuan mulia. Kalau seseorang itu mengambil risiko dengan tujuan tidak mulia, itu kita panggil dia gedebe, samsing, handalan, macam-macam lah. Itu kita tak panggil berani. Cuma kita orang Melayu ni vocabulary bahasa kita tu miskin. Orang jahat pun kita panggil berani juga. Sebab berani itu sifat terpuji. Mana mungkin orang merempit kita panggil berani. Mana mungkin orang merompok kita panggil berani. Kita panggil dia samsing. Kita panggil dia macam-macam lah, putaranggah ke apa benda ikutlah. Tapi dia tak boleh dipanggil berani. Kerana berani bermaksud sanggup mengambil risiko kerana tujuan mulia. Saya secara peribadinya, saya yakin orang perempuan lebih berani daripada orang lelaki. Orang perempuan lebih berani dari orang lelaki. Saya kerap je tinggalkan isteri saya di rumah dan dia bermalam seorang diri. Tapi saya tak pernah izin dia tinggal saya untuk saya tidur seorang. Saya tahu lagi tak boleh. Kalau nak pergi juga melanggar perintah suami. Sebenarnya kita takut ya. Jadi bermaksud orang perempuan lebih berani. Cuma dia lembek je. Kita nampak garang tapi penakut, tuan-tuan. Sebab tu bila dah tua ni, dia menakutkan kita. Jadi itulah lebih kurang. Saya tak nampak je perempuan, sebab tu saya bebas bercakap. Jadi apa yang nak disebutnya berani itu ialah sanggup mengambil risiko kerana tujuan mulia. Isteri kita sanggup melahirkan anak, dan kita semua tahu melahirkan anak itu risikonya besar, antara mati dan hidup. Dan bukan sekali dia lahirkan anak kita, 2 kali, 3 kali, si saya 4 kali, si tuan-tuan mungkin 5-6 kali. Maka hargailah keberanian beliau itu demi meneruskan zuriat kita orang lelaki. Kita masa lahirkan anak sedap, dia lahirkan anak separuh mati, tuan-tuan. Dia sebab itu bila tua-tua kita cakap yang nak anak lagi, dia kata abang mengandung sendirilah, tuan-tuan. Saya boleh mengandung perut besar, tapi beranak tak mahu, tuan-tuan. Saya dah tengok orang beranak takut, menakutkan. Jadi syarat untuk bersabar mesti berani. Yang kedua, kita mesti mampu bertindak. Kalau kita tak mampu bertindak, orang tak panggil sabar, itu dia panggil tak ada pilihan. Maksudnya, contohnya lah ya, satu hari Abu Bakar dia duduk dengan Nabi, tiba-tiba ada orang gila datang kutuk-kutuk dia, dan dia boleh lawan kutukan orang tu sebab Abu Bakar cerdik.
tapi dia memilih untuk tidak lawan. Maksudnya dia mampu tapi dia tak buat. Maka baginda SAW support Abu Bakar. Dia duduk sebelah Abu Bakar sedangkan orang gila kata kat dia. Hari kedua si gila tu datang lagi dan caci-caci lagi Abu Bakar. Dan Abu Bakar memilih bersabar sedangkan dia mampu untuk melawan kata-kata orang itu. Maka Nabi support dia kerana Nabi melihat dia sabar. Hari ketiga datang orang gila tu lagi, caci-caci Abu Bakar. Abu Bakar dah tak tahan, Abu Bakar pun berlawan mulutlah dengan orang tu. Maka Nabi pun terus tinggalkan Abu Bakar. Sejurus setelah Abu Bakar penat bertekak dengan si gila itu, Abu Bakar pun pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa 2 hari lepas orang tu datang kata kat aku kau tak lari? Hari ni orang tu kata kat aku dan aku cuba pertahankan diri aku, kau lari. Nabi kata, 2 hari lepas aku tahu kamu mampu buat dan kamu tak buat, maka itu menunjukkan kamu tak gila. Hari ni kamu buat, maka kamu sama gila dengan dia. Jadi kawan apa dengan orang gila ni, tuan-tuan? Jadi bermaksud daripada cerita itu, fahamlah kita bahawa sabar mesti orang itu boleh balas, orang itu boleh bertindak, tapi demi kerana Allah dia memilih untuk tidak bertindak. Maka itu asas sabar yang disukai oleh Allah. Allah boleh je bertindak setiap kali kita buat dosa, tapi dia tak bertindak, tuan-tuan. Dia kata, ingat, satu hari nanti aku hukum kamu. Tapi dia tak hukum, tuan-tuan. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kata Allah, kalaulah setiap kali makhluk ataupun manusia tu buat dosa, aku terus ambil tindakan, pakai mati habis atas muka bumi ni, tuan-tuan. Setiap kali kita ngumpat je turun tangan lepang, reyok pipi, tuan-tuan. Ngumpat sekali lagi kena napa, habis berteling belaka kita mari masjid ni, bukannya baik sangat kita pun. Jadi bermaksud, tuan-tuan, Allah tu dia biar je. Dia biar je. Sedangkan dia mampu bertindak, sehinggalah sampai masa yang benar-benar dia perlu bertindak, baru dia bertindak. Maka sebab itu Allah sebut dalam Quran, kata Allah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Kata Allah, bila orang tu Allah dah nak hancurkan dia kerana kejahatannya, maka Allah biarkan dia buat jahat itu again and again, buat sehingga tidak ada ruang lagi untuk dimaafkan, maka Allah hukumlah. Jadi itu menunjukkan kepada kita, bila kita nak bersabar, kita mesti berada pada posisi kita boleh bertindak. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, apabila kita berdepan dengan perkara yang kita perlu sabar ataupun akan bersabar, kita mestilah tahu tentang perkara tersebut secara holistik. Kita kena tahu. Misalnya kita sabar dengan kerana isteri kita. Kita bukan takut kat bini, tuan-tuan. Orang yang tak faham je dia kata, takut bini. Tak takut, tuan-tuan. Takut apa? Katok pergi bini kita. Tak takut. Tapi kita ingat, bahawa perempuan itu kompleks. Perempuan itu kompleks. Saya dah kahwin 26 tahun. Saya masih tak faham lagi isteri saya. Tuan-tuan yang dah suku abad ataupun lebih setengah abad dah kahwin bini, kadang-kadang sukar nak faham. Dulu, tuan-tuan, saya tak faham sehinggalah satu hari dengar satu kuliah yang diberikan oleh pakar psikologi di Fakulti Pendidikan Universiti Melayu. Dia kata ada 10 perkara tentang wanita, dan saya tak nak sebut 10 tu lah, nanti kuliah pasal wanita pula. Dia kata orang perempuan ni kalau dia sebut 10, dia maksudkan 2 je, 8 lagi tu ropo-ropo je dia sebut. Betul juga ya. Jadi kadang-kadang kita terkilan tu dengan benda yang dia sebut tapi dia tak maksud. Jadi sekarang bila kita dah faham sikit, okeylah. Itu baru satu. Yang kedua, kata dia perempuan ini kalau dia kata nak, itu makna nak. Dia kata tak nak, itu makna nak. Dia kata tak nak, kadang juga makna tak nak. Nak mana so, tak tahu, tuan-tuan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, bila kita tahu perempuan tu macam tu, apa sikap kita? Sabar je lah.
Di bini kita kan. Takkan tuan-tuan nak ugut dia. Mu ni kan. Allah, syurga apa tapak kaki aku tahu. Kelenyek dia masuk neraka kan. Takkan nak kata gitu tuan-tuan. Di bini kita tuan-tuan. Takkan bila kita ajak dia bersama, kemudian dia penat, kita peluk dia, dia pun tertidur. Kita pun bangun. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Ayyumra'atin da'at ilaihi zawjatuhu fa'abat faghadiballahu alaihi fala'anahul malaikati hatta tusbih. Takkan nak baca hadis tu tuan-tuan. Daripada Jabir, mana-mana isteri yang suaminya panggil, lepas tu dia tak nak, ataupun dia tertidur, maka malaikat akan melaknatnya sampai ke pagi. Takkan tuan-tuan nak Allah laknat bini kita, tuan-tuan? Kau tuan-tuan nak? Itu mesti ada nak nikah lain lagi, tuan-tuan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Sabar je lah. Sabarlah. Dan baginda SAW pun sebut dalam hadis, istausu bin nisa'i khaira wastausu bin nisa'i khaira wastausu bin nisa'i khaira. Kita kena selalu bersabar dengan isi itu, dengan isteri, dengan kerajaan. Kita dah letih tukar kerajaan serupa je kita. Letih dah kita tukar. Dulu ingat tukar hak tu lagi baik, tukar ni lagi lamanya lebih kurang je. Semuanya wayang belaka. Sabar je lah. Dan kita pun tunggu pilihan raya. Saya dah mengundi di Selangor. Sabarlah kan. Jadi maksudnya, bila sabar itu mesti kita tahu dia punya mula macam mana, pertengahan macam mana, hujungnya macam mana. Maka bila kita tahu benda itu tersebut secara holistik, sebelum masa bertindak, maka jangan bertindak. Mesti sabar. Seperti mana baginda SAW, dia bukannya tak boleh bertindak ke atas Abu Jahal, Abu Lahab. Dia ambil guni, sukuk kepala Abu Jahal, bawa pergi tengah padang pasir, katok 5 orang, mati Abu Jahal. Tapi Nabi tak buat, tuan-tuan. Sebab Nabi 40 tahun duduk dengan orang Mekah. Dia kenal setiap lorong yang ada di Mekah. Dan dia tahu siapa yang benci dia. Dia tahu siapa yang lawan dia. Dia tahu siapa yang dia tak kenal belakang lah, tuan-tuan. Dia kenal. Dia bukan tak kenal. 40 tahun dia duduk di Mekah, tuan-tuan. Bila dia berdakwah, orang lawan dia, orang tak terima Islam, maka dikategorikan orang yang lawan Nabi di Mekah itu ada 5 kategori. Takkan Nabi nak bunuh belaka, tuan-tuan? Maka sebab itu bila Nabi buka kota Mekah, Nabi maafkan semuanya. Ada 12 orang Nabi pancung. Kerana itu memang kepala pengat, tuan-tuan. Yang tu kena. Yang lain, je lah. Jadi itu menunjukkan kepada kita sabar itu mesti tahu. Dia tak boleh sembrono je sabar. Mesti, kerana itu perintah Allah kan sabar. Maka perintah itu mesti dilakukan dengan ilmu. Maka sebab itulah asas untuk kita membina kesabaran. Mesti berani, mesti mampu. Dan yang ketiganya, mesti ada ilmu tentang apa yang sedang kita depani itu, tuan-tuan. Itu dia punya asas yang kita patut bina kesabaran yang menyebabkan Allah Ta'ala itu suka dengan kita. Perkara yang kedua ialah apa definisi sabar. Sabar itu maknanya apa? Apabila kita melihat kepada penyataan-penyataan yang dibuat oleh baginda, kita lihat apa yang diulas oleh para ulama, saya memilih definisi yang diberi oleh Syekh Ibrahim Al-Harawi dalam kitabnya Manazil. Beliau mengatakan bahawa as-sabru huwal kaffu, iaitu dalam bahasa Kelantan ataupun logat Kelantannya dipanggil ok semetah. Ok semetah tu maksudnya berhenti sekejap. Ok tu maksudnya apa ya? Ada orang komen saya, ustaz jangan Kelantan lah sangat. Okeylah. Kita apa benda? Ada orang Kelantan sini tapi semua tak mengaku lah ke kan? Oh, itu maksudnya tahan sekejap. Tahan sekejap. Sebab apa? Sebabnya tuan-tuan, sabar itu dia hanyalah gelora pemberontakan yang berlaku dalam diri kita, iaitu nafsu kita tak suka. Jadi bila dia tak suka, dia memberontak, maka masa tu kalau kita bertindak, kita akan buat stupid decision. Jadi supaya kita tak buat stupid tadi again and again, berhenti sekejap. Jangan kata apa-apa. Kan ada satu lagu tu baik, senyum, jangan kata apa-apa. Ya, duduk sekejap. Duduk diam sekejap. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sabar itu masa mula-mula dia datang, memang
penghantamannya kuat sangat. Maka sebab itu dalam sebuah hadis Nabi mengatakan sabar itu dikira pada mula-mula dia datang. Lepas dah lama dia datang baru orang tu sabar. Orang tak panggil sabar ya, kita panggil tak ada arah dah, tak boleh nak buat apa dah. Contohnya lah ya, kita menerima sesuatu perkhabaran yang kita tak suka. Tak kisahlah kita hilang sesuatu, kita kematian ke apa benda. Jadi masa tu mesti jiwa kita akan protes. Bila jiwa kita protes, kita layan jiwa tu, maka kita akan memekik, menyalahkan orang, meraung, buat satu benda stupid itu tadi. Lepas tu kita memekik, melorong, lepas tu kita pun penat. Dan tak ada orang yang layan kita, maka kita pun duduk kat kursi, sabar je lah. Mana adanya tuan-tuan tak kira dah tu. Dia kira yang mula-mula tu. Mari kita tengok Nabi kita tuan-tuan. Nabi kita tak minta banyak ya Allah dengan Allah tuan-tuan. Dia buat macam-macam untuk agama. Dia minta sikit je. Dia nak anak lelaki. Bukan payah sangat pun. Tak adalah minta macam kita nak kaya, nak jadi Perdana Menteri, nak menang pilihan raya. Dia tak ada minta-minta yang semua tu. Dia hanya minta nak anak lelaki ya. Dan pada ketika itu, mana-mana orang lelaki yang ada isteri, lepas tu ramah pula, tak ada anak lelaki tu dianggap koceh. Tahu koceh? Koceh ni macam tayar basikal bearing pecah. Tahu? Tuan-tuan macam tak pernah naik basikal je. Kita kecil-kecil dulu kan naik basikal Jepun tu kan. Bila bearing pecah tu kan gitulah lebih kurang. Jadi dia anggap tidak lelaki mana. Jadi Nabi Muhammad SAW dia kahwin dengan Khadijah. Nak kata Khadijah ni tak ada benih, dia dah ada anak lelaki. Masa dia kahwin dengan tok lelaki dulu. Nama dia Abul Halah. Yang kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah tu, yang cerita pasal fizikal Nabi tu, anak tiri dia lah, lelaki. Jadi nak kata Khadijah tak boleh beranak anak lelaki tu, ada dah tu. Nak kata Nabi pula tak cukup hebat benih dia, boleh Abu Qasim. Kan dia boleh Qasim kan, anak sulung dia Qasim. Oh gembira sungguh boleh anak lelaki tuan-tuan. Nikah dengan orang tina tua, boleh lagi anak jatah. Oh berasa jatah sungguh tuan-tuan. Tapi Allah tak mau. Allah matikan Qasim. Tak apalah, Nabi tak protes lah sebab masa tu dia tak jadi Nabi lagi. Tapi dia memilih sabar. Dia dapatlah anak dia Fatimah, Roqiyah dan sebagainya. Bila dia jadi Nabi, dia berjuang macam-macam untuk agama. Bila dia tua tuan-tuan, teringat tua-tua berasa nak anak. Betul kan? Tu Haji tak tahu lamba, taklah tua sangat berasa. Selalu cakap kat bini, dia pun tak saya beranak dah kau. Sebab anak-anak ada ni dah lepas dah kan. Kita ada lagi pitih lebih, berasa nak anak lah. Kalau dia mau toksik, kita cari ibu lah. Gitulah lebih kuat. Tapi tak berani juga. Tapi maksudnya berasa nak tadi. Jadi Nabi tu bila dia tua tu, dia nak sangat anak lelaki. Maka teringatlah tok dia Ibrahim alaihissalatu wassalam. Masa tu tua dah, umur 100 tahun tuan-tuan. Tapi menikah dengan orang Mesir, boleh anak lelaki nama Ismail. Betul kan? Hajar tu perempuan Mesir. Orang Mesir ni sehat sungguh tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan tanya ustaz-ustaz pernah pergi Mesir, ataupun tuan-tuan pergi sendiri Mesir tuan-tuan. Orang Mesir ni anak kecil tu tengah menyusu, ngandung lagi tuan-tuan. Oh sehat sungguh tuan-tuan. Tak boleh sebutlah contoh di Malaysia kena saman. Tapi memang sehat tuan-tuan. Nabi Ibrahim tua dah, tidur dengan Hajar boleh lagi anak. Jadi tiba-tiba Nabi tulis surat kan, ajak Raja Mesir masuk Islam masa perjanjian Hudaibiyah. Selepas itu Raja Mesir balas surat itu dengan hormat, hantar dekat Nabi 3 orang hamba Mesir. Nabi kata ni berulang balik sejarah lama. Kan Hajar tu kan hamba betul kan? Nabi Ibrahim tidur dengan dia, boleh anak Ismail. Baginda SAW rasa Allah bagi kat dia kot. Dan Nabi pun dapat 3, dia tak rembat 3 tuan-tuan, dia ikut orang lain 2 lagi, dia ambil seorang. Kalau kita alhamdulillah halal gitulah kitanya. Sebab tu kita tak jadi Nabi tu tuan-tuan, dia ambil seorang, 2 orang lagi ikut orang. Dia ambil seorang nama dia Maryam. Dan dia bersama dengan hamba perempuannya tadi dapat anak tuan-tuan. Nabi dah tua dah tuan-tuan.
Dapat anak mesti gembira tuan-tuan. Bila dapat anak teringat pada tok nama Ibrahim, tua-tua boleh anak juga, bubulah anak tu nama Ibrahim. Itu semua kita tahu dalam sirah Nabi. Jadi bila dia dapat Ibrahim tuan-tuan, dia gembira sangat-sangat. Tiba-tiba Ibrahim dia matikan. Terduduk dia tuan-tuan. Terduduk. Saya rasa cuba tuan-tuan bayangkan, kalau itu berlaku pada saya ataupun tuan-tuan, mesti kita memberontak, buat parti baru tuan-tuan kali kan tuan-tuan. Terduduk dia, mati pula. Dia hanya mengalir air mata. Dia tak kata apa, dia diam dia. Yang orang duk kata malam tu gerhana ke, itu orang lain, itu tak ada kena-mengena dengan dia. Kalau dia marah nak pula, dia tak kata apa, dia duduk. Kerana itu keputusan Allah. Allah tak mahu Nabi kita ada anak lelaki. Kita pun tak tahu kenapa. Nak kata Nabi tak sehat, jauh lebih sehat dari kita. Allah tak bagi tuan-tuan. Maka baginda SAW pun sebut, sesiapa yang kehilangan, iaitu kematian dua orang yang dia sayang, maksudnya anak, tak kisahlah lelaki ataupun perempuan, kemudian dia bersabar di atas perkara tersebut, maksudnya dia accept, dia terima keputusan itu dan dia tidak memberontak, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Okeylah tuan-tuan. Jadi itu menunjukkan definisi sabar ialah tahan seketika, jangan kata apa-apa, menggigil pun menggigillah tuan-tuan, dan itu maknanya sabar. Jadi bila kita sebut begitu, maka sabar tadi akan ada dalam 3 jenis, kemudian akan diulas apabila sampai kepada jenis-jenis sabar tadi. Itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga tuan-tuan, apakah dia rukun sabar? Rukun sabar ada 3 tuan-tuan. Pertama ialah mulut, iaitu apabila sesuatu perkara yang menimpa kita dan kita tak suka dengan perkara tersebut, maka pastikan mulut kita jangan membebel ataupun jangan berungut. Kita hanya diizin untuk melakukan 2 perkara sahaja dengan mulut ini apabila kita sabar. Pertama, meminta nasihat. Minta nasihat tidak dikira berungut, dan syarat makna berita nasihat, kita memberitahu situasi kita kepada orang yang dijangka boleh membantu kita. Misalnya kita sakit, kita pergi jumpa doktor, itu tidak menafikan sabar. Tapi kalau kita sakit, kita tulis dekat Facebook, itu tak betul tuan-tuan. Pak Facebook memang bukan boleh selesai masalah kita pun. Sekarang ramai sangat orang perempuan bila bergaduh dengan suami, tak puas hati dengan suami, tulis dekat Instagram, tulis dekat Facebook. Maka datanglah buaya-buaya tembaga yang kononnya baik, kemudian terjebak dengan skandal. Maka perbuatan seperti itu menafikan sabar. Apabila kita memilih sabar, kita hanya diizinkan membuka mulut pada 2 orang sahaja. Pertama, meminta nasihat dengan orang yang tahu dalam masalah kita, dan yang kedua, mengadu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tu boleh. Adapun orang lain yang tak tahu pasal, kita pergi duk cerita itu, cerita ini, untuk apa kita bercerita? Kita kan semua kata bila kita solat, kita tak boleh bercerita amalan kita pada orang. Sekarang sabar itu perintah Allah, dan kita mesti melaksanakan perkara tersebut di atas asas perintah itu. Jadi bila kita dah buat perintah itu, apa kita cerita ke orang? Dan orang boleh buat apa tuan-tuan? Orang boleh buat apa? Maka sebab itu tuan-tuan, kita orang baik-baik ni kan tuan-tuan, ada 5 pantang kena ingat. Pertama, jangan dengar orang perempuan mengadu masalah rumah tangga dia. Jangan dengar tuan-tuan. Dia jadi benda lain tuan-tuan. Itu yang berlaku Tok Kadi nikah dengan bini orang tu. Nikah dengan bini orang tu, selepas cerai dululah, dia Tok Kadi, dia ejak dia cerai, lepas tu dia kahwin lah tuan-tuan. Saya tak maksudkan Tok Kadi mana-mana ya. Saya maksud ada yang saya kenal dan kawan saya pula Tok Kadi tu tuan-tuan. Salah satu sebabnya asyik duk dengar masalah rumah tangga orang lain. Dengar. Lepas tu kita orang baik-baik ni, bila orang bermasalah, dia suka cari abang yang janggut, lepas tu perut bucik. Sebab perut bucik ni biasanya prosperity. Lepas tu janggut maksudnya warung lah. Dia pun lagi cerita kita. Oh lagi tuan-tuan, tak payah tuan-tuan. Dia bukan sabar, itu jadi cari balut tuan-tuan.
Nak cerita, so dia pergi cerita dengan kaunseling, cerita dengan Tok Kadi. Itu salurannya. Cerita kat saya tak ada apa. Tak ada apa pun. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang sabar tadi, pastikan mulut kita jangan banyak bercerita. Dan kita pilih untuk bersabar, kita diam je lah. Dan tidaklah bermaksud kita tak boleh cari ubat kalau kita sakit. Kalau orang zalimi kita, tidak bermaksud boleh cari peguam untuk menyelesaikan masalah. Tapi sekadar orang itu dibolehkan. Tapi bagi cerita dekat Facebook, cerita dekat Instagram dan sebagainya. Misalnya ada orang naik motor, dia langgar kereta kita pun ambil gambar. Hari ni sabar je lah sebab orang naik motor langgar saya. Bapanya ambil gambar motor dia tu, pergilah report polis. Polis je yang boleh selesai. Yang kau cerita kat Facebook tu siapa suruh? Itu bukan menunjukkan kita sabar, tuan-tuan. Itu menunjukkan kita perasan sabar, tuan-tuan. Tak bosan kita. Itu awak perasan je. Agama tak suruh pun begitu. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, hati kita mesti accept dulu. Mesti terima dulu, tuan-tuan. Bila satu-satu musibah tu datang, jangan cepat-cepat tolak. Terima kat dulu. Terima semua, tuan-tuan. Percayalah kalau tuan-tuan bangun pagi, kaki bengkak, kena gauk. Jangan duk memekik. Ya Allah. Terima je lah dulu. Masa kita sihat dulu, kenapa kita tak pernah kata Alhamdulillah? Betul kan? Rasalah dulu. Rasa dulu, lepas rasa tu bangun pelan-pelan. Ya Allah, sakit weh. Sakit, ya Allah, sakit, ya Allah, sakit. Gila dulu. Semayang subuh dulu, lepas sudah semayang subuh tu. Allah, dosa mana lah, apa ya. Allah, terimalah dulu, terima je dulu. Lepas pada tu pukul 10, klinik buka, pergi jumpa doktor. Tak ada masalah. Tapi cuba bayangkan, bangun pagi Allah, lauk kolok, pada kawan ni AJK masjid 4 kali jatuh kuasa dah. Ada sebelah rumah tu tak je mari Allah, tak pernah sakit pun dia. Sekarang bila kita bercakap macam tu, tuan-tuan, gauk kita sembuh ke tidak? Tak juga, tuan-tuan. Tapi apa yang melihatkan kita protes. Kita tak puas hati Allah Ta'ala beri pada kita. Maka kalaulah Allah tu dia bunyi suara, dia kata, Yusuf, mu siapa nak protes? Mu siapa? Mu tu hamba aku, tak ada nilai 10 sen pun aku. Ambil je lah. Yang menjadi gaut tu semalam apa duk rembak seafood banyak-banyaknya. Marah kat aku pula, tuan-tuan. Jadi bermaksud, tuan-tuan, terima je lah dulu. Terima je dulu. Terima. Lepas tu kita fikirlah. Itu nombor 2, tuan-tuan. Nombor 3, rukunnya ialah tindakan. Jangan sesekali bertindak sebelum tindakan itu adalah tindakan yang wajar. Ya, jangan melulu. Kenapa baginda SAW marah sangat orang perempuan yang menarik rambut, mengoyak baju bila dengar berita kematian orang yang dia sayang? Kenapa? Kenapa buatan itu tak ada faedah langsung, tuan-tuan. Tak ada faedah langsung. Malah disebut, jika si mati itu tidak berpesan kepada keluarganya agar jangan memekik, melolong ketika dia mati, maka si mati itu juga akan diseksa. Sebab benda tu tak ada faedah apa pun, tuan-tuan. Ya betul lah, kita sayang dekat orang yang mati itu, tapi jangan tarik rambut, mekik, lolong, sudah kan? Itu sudah juga. Malah memperlihatkan bahawa kita bodoh. Jadi agama kita ajak, dah mati, semua orang mati kan? Bukan ayahmu seorang yang mati. Terimalah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sayang dia. Okey, tak apa, nangislah. Tapi jangan memekik, tuan-tuan. Jangan memekik. Saya dululah, walaupun muda-muda dulu, sekarang taklah dulu, muda-muda sedih balik daripada Al-Azhar, ayah sakit terus. Seolah-olah dia tunggu saya balik, lepas tu dia kata, kau ambil lah keluarga ni, aku nak mati. Jadi adik ada 13 orang. Aduh lah, tak sempat nak mengorak. Berapa 13? Pergi hospital, ayah meninggal 2 hari lepas saya balik daripada Al-Azhar. Saya marah kat doktor. Kenapa doktor lambat mari? Habis orang marah. Sampai saya pegang adik saya kata, mu kena jadi doktor. Gerang ke doktor. Pasal doktor yang rawat ayah saya sampai mati, dia kata, Ustaz, bukan ayah ustaz yang mati, orang lain mati belakang, Ustaz.
Kita pun kena sebiji macam kena penampar, betul kan? Ya. Kalau kata orang tuan-tuan, mati semua orang mati. Apa yang kita dapat bila kita tarik baju orang tunjuk, kita boleh gapo? Orang tak nampak pun kita bijak, orang nampak kita bodoh je. Semua orang lain pun mati juga, tuan-tuan. Jadi kita terima je lah. Jadi sebab itu agama tak boleh terima orang yang tarik rambut memekik bila mati. Kerana mati ialah suatu fenomena alami, fenomena sejagat. Semua orang mati. Cuma hari ni giliran kena kamu, nanti esok orang lain kena pula, lusa orang lain pula. Jadi cuba tunjukkan kita tu lebih mature, maka kita pun accept lah, terima lah. Tapi bila terima itu tak salah nak postmortem, tapi jangan memekik, jangan apa dan sebagainya. Jadi sebab itu bila kita ditimpa satu-satu musibah, jangan buat satu benda yang belum difikir dengan waras. Mari kita tengok Nabi kita. Berapa tahun orang Quraisy lengik dia? 13 tahun, tuan-tuan. Dan dia fikir kalau dia bertindak masa dia duduk di Mekah, dia boleh bunuh individu-individu tertentu yang buat khianat ke orang Islam. Tapi risikonya apa? Risikonya memberi alasan untuk Quraisy bertindak bunuh semua orang Islam. Mana baik bunuh seorang kita hancur lebur daripada bertahan dulu. Bertahan dulu. Bertahan. Dia bertahan. Dan dia bukan bertahan saja, dia merancang. Lepas 13 tahun Nabi pergi ke Madinah, dia dah ada base tentera, dia dah ada negara berdaulat, orang hormat dia dan sebagainya. 2 tahun, tahun kedua dia duduk di Madinah, dia tahu dia tak kuat sangat. Tapi kalau dia berperang, ada kebarangkali yang menang, ada kebarangkali yang kalah. Dia bertindak, tapi dia bertindak setelah dia fikir dulu-dulu, lepas tu dia bertindak. Lepas tu dia jumpalah Abu Sufyan dalam perang. Mari nak perang. Hasrat nak perang itu bukan hari itu, tuan-tuan, lama dah. Tapi dia tak bertindak kerana tindakan itu bodoh dan merugikan. Maka dia tak bertindak. Kenapa baginda menghantar 80 orang pergi ke Habsyah? Dan Nabi kata, mu jangan balik. Mu jangan balik. Dan kamu jangan berdakwah Islam di sana. Duduk aja. Tujuannya backup plan, tuan-tuan. Kalau semua orang Islam mati di Mekah, ada lagi saki-baki orang Islam duduk di Habsyah. Nabi tahu, Nabi kena tindas, Nabi kena apa. Kita tak, tuan-tuan. Kita bila berdepan dengan benda kita nak marah, kita pun mengamuk. Dan kadang-kadang malu, tuan-tuan. Kita mengamuk, habis kita masuk penjara. Orang lain jadi menteri, tuan-tuan. Yang tukang mengamuk, kita lepas tu orang lain jadi menteri. Kita boleh mengamuk tu lah, bolehlah minum sikit-sikit. Masa saya duduk di Pakistan, tuan-tuan, orang Pakistan kan suka demonstrasi, dan demonstrasi dia lagi hebat, puluh-puluh ribu, tuan-tuan. Satu hari saya pun ikut jugalah, darah muda kan, nak tunjuk kita ni pembangkang. Sebab zaman dulu pembangkang itu diingat bermaruah, betul kan? Jadi kita pun join lah, join. Wah, Amerika murdabat. Lepas tu tiba-tiba nampak sebuah kereta milik orang Pakistan tapi made in America, Chevrolet. Kereta Chevrolet tu kan kereta made in America. Lepas tu dia punya lambang dia pula salib. Oh, lagi semuanya. Kita pergi golek kereta tu, kita terajang, kita bakar. Bukan kereta orang Amerika, kereta orang Pakistan. Kesian kawan tu, bayar betul, habis lagi hancur kereta dia, tuan-tuan. Hancur. Sudah sampai kat kedutaan Amerika, dah penat berterpik dulu, lalu kat tepi jalan, orang pun bagi Coca-Cola percuma. Kita pun minum. Oh. Orang Amerika kata, baik demo tiap-tiap hari macam ni. Betul kan? Lepas demo, isap rokok Marlboro, minum Coca-Cola. Lepas tu mu bakar kereta made in America milik orang Pakistan. Orang Amerika tak rugi apa pun. Silakanlah. Sebab tu sampai sekarang Pakistan apa panggil demonstrasi, dan apa yang berubah di Pakistan? Tak ada apa berubah. Tak ada apa berubah pun, tuan-tuan. Di Indonesia demonstrasi. Kenapa? Kerana kita suka marah. Lepas tu kita buat kerja. Tahu, tuan-tuan. Kata ikut Nabi, kata ikut agama. Bila benda tu di atas nama agama, bila orang buat jahat dengan kita,
kita duduk, kita rancang. Macam mana kita nak balas dia? Tak apalah, sebelum masa kita bertindak, kita tak payahlah bertindak. Saya sekarang tuan-tuan sokong sungguh Putin. Sebab bagi saya Putin cukup cerdik. Bukan sehari dia nak lawan hegemoni Barat. Dan setiap kali sanksi Barat keluar, dia ada je jalan keluar dari sanksi tersebut. Dan sekarang Jerman dah nak balik baik dengan... Maksudnya dia walaupun kita panggil kafir komunis, jauh lebih cerdik dari kita, tuan-tuan. Nak lawan, rancang betul-betul, lawan lah. Ini kita tak. Betul. Habis. Jadi tuan-tuan, sabar tidak begitu, tuan-tuan. Nabi kita sabar. Kerana dia tahu kalau dia bertindak, perbuatan itu merugikannya, maka tahanlah. Sebab kita sebut sabar tadi kan, tahan. Tahan dulu, jangan buat apa. Tapi bila sampai masa kita perlu bertindak, kita tak akan lari ke belakang. Dan kita buat lah. Tak apalah, mati pun matilah. Sebab kita sudah rancang. Ini tidak, kita respon je. Respon. Bila Amerika buat sesuatu, boycott McDonald, tengok-tengok orang duduk dalam tu orang Melayu juga, syarikat pun orang Melayu, cuma franchise je, tuan-tuan. Lepas habis dah lama keluar Prosperity, hak pergi demo tu pergi beli Prosperity pula, tuan-tuan. Jadi boycott macam mana, tuan-tuan? Ni nak boycott lah betul-betul, tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan, sahabat itu tak boleh bertindak sembrono. Itu nombor 3, ya, tuan-tuan. Nombor 4, kata orang sufi, apabila kita ingin melaksanakan perintah Allah, seperti mana sabar itu adalah perintah Allah, maka pelaksanaan perintah Allah itu mesti menepati 3 bentuk yang digariskan. Maksudnya apa saja yang kita buat dan dinisbahkan dengan Allah, dia mesti tak boleh lari daripada 3 bentuk yang akan disebut ini. Tak kisahlah apa-apa benda, nanti kalau saya ulas nanti sampai bab ihsan, saya sebut dalam bab tawakal, innallaha yuhibbul mutawakkilin, kan? Allah suka orang bertawakal. Orang tawakal pun mesti ikut 3 pattern tu. Selagi mana kita nisbahkan perbuatan itu dengan Allah. Kalau kita tak nisbahkan dengan Allah, tak apalah. Tapi jika nisbahkan dengan Allah, mesti dianya berlaku dalam 3 bentuk ini sahaja. Pertama, kita panggil dia as-sabru billah. Allah sebut dalam Quran, wa ma sabruka illa billah. Hendaklah kita bersabar itu dengan kita minta tolong Allah supaya support kita agar kita boleh sabar. Kita tak boleh merasakan kita boleh sabar kerana kita orang Kelantan. Jangan ada risau set-set kita orang Kelantan. Darah tok kenali apa, kita boleh sabar. Tak betul tu jahiliah tu, tuan-tuan. Mesti sabar dengan nama Allah, minta tolong Allah. Ya Allah, bantu kami untuk bersabar. Itu asasnya. Baginda SAW bersabda dalam satu hadis, kullu amrin zibalin la yubtada'u bi bismillahi fahuwa aqta. Mana-mana perbuatan yang kita harap dinilai oleh Allah, jika tidak meminta pertolongan dengan dia, maka Allah tak peduli. Allah tak peduli. Kita orang Islam, tuan-tuan, kita mesti minta tolong dia. Sebab itu bila kita depan dengan satu-satu perkara, kita jangan sebut nama orang lain. Hamba kadang-kadang jumpa 2-3 orang pakai serban, pakai jubah, ngalahkan hamba pakai baju Melayu je, supaya cikgu pencing je. Kadang-kadang kita jumpa masjid Allah pakai jubah, pakai serban, kita pun kata tok guru mana lah pula. Tapi bila depan dengan benda hak pelik, dia sebut oh my god, kita macam mana, tuan-tuan? Macam mana kita mari masjid, kita sembahyang, kita baca Quran, bila depan dengan benda hak pelik, oh my god. Oh, pengsan saya. Orang Kristian tu hak lama dah tak percaya ke Tuhan, nak sebut Allah. Siapa baloh-baloh nak sebut Allah. Kita hak nama Tuhan kita Allah, kita pergi sebut oh my god. Kok mana tuan-tuan? Saya tak faham tu, saya tak faham. Kalau orang duduk luar tak mari masjid tu dia sebut oh my god, dia duduk melokak terkinja-kinja atas pentah tu, tak apalah, tuan-tuan. Ni saya jumpa orang masjid, tuan-tuan, oh my god, kita pun terkejut sekali, tuan-tuan. Kita kena sebut Allah. Kalau benda tu kita terkejut, Masya Allah, betul kan? Kita kena masjid, tuan-tuan.
Kalau benda tu sedih sangat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau benda tu menerujakan kita, Allahu Akbar, walaupun mirip dengan pah, tak apalah, bukan nak sokong pah pun. Allah ajar begitu, tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على
Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, itu yang pertama, iaitu as-sabru billah, iaitu bersabar dengan memohon bantuan dari Allah. Jadi sebagai tanda kita sebati dengan Allah itu, tuan-tuan, iaitu hati kita, maka setiap kali kita bertemu dengan perkara yang kita takut, maka sebutlah Allahu Akbar. Maka itu tidak memberi apa-apa makna yang difahami oleh orang lain. Sebaliknya, ia menunjukkan bahawa kita ada rasa kebergantungan dengan Allah. Perkara yang kita rasa teruja, sebutlah Masya Allah. Bila kita berdepan dengan perkara yang kita rasa pilu, hilang sesuatu, maka sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana itu semua menggambarkan bahawa kita memohon dengan Allah bantu kita supaya kita bersabar. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua disebut as-sabru lillah. Oleh kerana sabar itu, tuan-tuan, ada risiko. Maka risiko yang kita ambil dengan bersabar itu lazimnya kita mengharapkan balasan. Jadi jika kita bersabar mengharapkan balasan manusia, percayalah kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Misalnya masa saya kecil-kecil dulu, saya dapati ibu saya selalu pesan, belajarlah rajin-rajin, nanti dah besar dapat kerja elok, gaji mahal, jangan lupa balas jasa mak. Ya betul, tuan-tuan. Itu masa saya kecil dan tuan-tuan kecil dulu begitulah. Maka bila kita dah dewasa, kita ada duit, kita hantar dekat mak kita. Tapi bila kita ada anak, iaitu saya ada anak, kalau saya sabar pikul tanggungjawab keluarga saya, lepas tu saya harap anak saya bagi duit kat saya, memang malam. Sebab anak kita, tuan-tuan, dia bukan tak nak beri, dia nak hidup pun tak cukup, tuan-tuan. Sebab itu anak yang baik pada zaman hari ini, dia tak minta lagi duit dengan kita lepas kahwin. Tu baik dia tu, tuan-tuan. Bukan dia beri duit kat kita. Oh, kalau kita asyik duk tunggu bila nak beri, memang mati awal lah kita, tuan-tuan. Tak sempat rasa pencing lah, tuan-tuan. Jadi biarlah kita sabar dulu, tak boleh itu, tak boleh ini. Bukan kerana nak tunggu anak balas. Kita hanya buat kerana itu tanggungjawab kita. Kita bersabar agar Allah balas, kerana Allah berjanji dia akan balas. Dan dia tak ada limited bajet untuk balas orang sabar. Tak kata, ramah dah orang sabar, kau lah kempen Faisal banyak sangat, korang sikit kat tak cukup bajet. Mana ada. Allah bukan JPA, tuan-tuan. Allah maha kaya, tuan-tuan. Jadi bila kita sabar, biarlah kita sabar kerana dia. Kerana sabar itu kan perintah dia. Buatlah kerana dia. Dan bila kita sabar kerana dia, mesti dia balas. Macam mana tu saya tak tahu. Sebab saya tidak on behalf of Allah. Saya hanya beritahu dia janji, dia balas. Jadi kita sebagai orang yang beriman, bila kita sabar, kita jangan harap orang balas. Kita kena harap Allah balas. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, dan ini paling penting, disebut as-sabru ma'allah, di mana Allah menyebut innallaha ma'as-sabirin. Bila Allah mengatakan sabar itu mestilah bersama dengan aku, bermaksud kesabaran yang kita lakukan itu mestilah paksinya Allah, paksinya taat perintah Allah, paksinya. Tapi kalau kita sabar kononnya, paksinya engkar perintah Allah, itu tak panggil sabar, itu panggil tolol, tuan-tuan. Contohnya, kita ada seorang orang lelaki tapi mengaku perempuan. Dia lari dah, hidup Australia, tuan-tuan. Nama dia Sajak. Bolehlah kata sebab dia tak boleh nak saman kita, sebab dia balik dia kena tangkap dulu kat Jais, tuan-tuan kan. Sajak itu. Dulu saya ingat dia perempuan. Tapi bila dia kata dia gembira sangat keluar hit pertama, soh lelaki. Sebab orang perempuan tak cerita lagi hit, orang lelaki je. Dia lelaki je, tuan-tuan. Saya pun tengoklah satu video pembetahan jantina. Sakit, tuan-tuan. Senapai kita tu dia belah. Sakit, tuan-tuan. Dia belah, dia dok.
Lepas dia belah tu 6 bulan tak boleh guna tuan-tuan. Mesti saja akan kata sabar. Betul kan? Mana kira saja. Dia tak kira tu sabar. Mana boleh klaim pahala sabar dengan tu. Sebab itu Allah tak suka tuan-tuan. Sabar yang kita boleh klaim Allah suka pada orang sabar, di mana perbuatan sabar itu berpaksi kepada perintah Allah. Baru boleh klaim. Tak bolehlah dia kata kita orang transgender ni pun sabar juga. Siapa suruh mu sabar? Mu tak sabar tak apa. Allah suruh kan Allah. Tak betul ayat tu. Ayat tu untuk orang taat je. Orang lawan Tuhan tak kira sabar tuan-tuan. Itu kata kat Sajak kita tengok orang kampung saya. Dulu ingat masa hamba kecil-kecil dulu nak tengok pornografi mana ada. Maka yang adanya mengendak anak dara mandi lah tuan-tuan. Saya tak buat. Abang hok buatnya, abang-abang kita yang buat. Ya biasanya bilik mandi ni kan dia luar rumah. Lepas tu nak suruh dia teduh sikit, dia mau tanam pokok besar gitu. Jadi bila orang janda kena mandi tu, kok nak mengendak ni dia duduk atas pokok tu. Mama duduk kerengga pun ada. Kita kata kerengga tu, sabar je lah. Tak ada apa-apa halanya tuan-tuan sabar tu. Siapa suruh mu buat tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan ingat asalkan sabar je pahala. Dia mesti as-sabru ma'allah. Sabarmu tu mesti berpaksi pada Allah. Bini kita beranak anak daripada perkahwinan yang sah. Betul lah. Bolehlah pahalanya sabar. Kita sabar bawa gerak pagi petang siang malam pecah tayar rebah nak saga anak bini. Betul kan? Bolehlah tu sabar tu. Yang tu bolehlah pahala sabar. Allah sukalah. Tapi sabar kerana nak mengendak orang, sabar kerana nak tipu orang, itu tak ada. Cuma pinjam kataan yang nampak baik supaya tidak tidak rasa geli geleman, kita pun sabar. Dia tak panggil sabar, dia panggil gitu je lah. Mana boleh panggil sabar. Sabar tu istilah agama. Jadi oleh kerana itu kita mesti as-sabru billah, as-sabru lillah, was-sabru ma'allah. Itu perkara yang keempat. Perkara yang terakhir sekali ialah perkara yang kelima, di mana firman Allah Ta'ala menyebut mengenai jenis-jenis sabar, di mana Allah menyebut ya ayyuhallazina amanusbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Allah kata wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bersabar secara one off. Yang pertama. Yang kedua, hendaklah kamu sentiasa bersabar. Itu yang kedua. Yang ketiga, hendaklah kamu rabit. Dan rabit perkataan itu maksudnya kita menahan diri kita dalam apa saja yang kita tak suka, dan perkara yang kita tak suka itu ada risiko. Jadi daripada tiga perkataan itu, maka para ulama mengatakan sabar itu ada 3 jenis sabar. Pertama ialah sabar ketika musibah. Yang kedua, sabar mengelak daripada maksiat ataupun dosa. Dan yang ketiga, sabar ketika melakukan ketaatan. Jadi sabar yang paling sukar ialah sabar untuk terus jadi orang baik, sabar untuk buat baik, sabar untuk taat. Dalam dunia yang pancaroba ini tuan-tuan, nak jadi orang baik payah tuan-tuan, payah sungguh-sungguh. Kita berniaga, nak niaga tak tipu orang, orang panggil lambat kaya. Nampak kaya tuan-tuan, maka kena sabarlah. Nak buat benda tu tak tipu, nak buat benda ni sedekah itu memang payah tuan-tuan. Tapi untuk jadi tipu orang, penyangok, buat itu mudah ya tuan-tuan. Semua orang pandai tuan-tuan. Kalau dulu pergi universiti belajar sains politik, baru boleh pandai nipu orang. Sekarang tak payah tuan-tuan. TikTok ajar macam-macam tuan-tuan. Semua orang pandai tuan-tuan. Jadi sebab itu nak jadi orang baik paling payah. Maka Allah sebut sabar yang paling baik ialah sabar terus jadi orang baik. Walaupun kita rugi tu rugi ini tak apalah, kerana kita percaya segala kerugian itu akan diganti oleh Allah SWT. Kerana Allah menyatakan dalam Al-Quran sampai 90 kali mengatakan innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin, isbiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun. Maka itu iman kita kepada Allah. Maka marilah sama-sama kita cuba untuk menjadi seorang yang sabar dalam kerangka faham yang kita sebut tadi.
Sabar mesti berasaskan kepada 3 perkara, iaitu berani, mampu dan juga ilmu. Yang kedua, sabar bermaksud menahan diri dari bertindak dengan apa-apa tindakan ketika mana musibah itu datang pada awal kedatangannya. Sabar itu pula ada 3 rukun, iaitu jaga mulut kita, jaga hati kita, jaga tindakan kita agar kita tidak bertindak secara melulu. Dan sabar itu jika dinisbahkan kepada Allah, ada 3 jenis sabar. Sabar bersama dengan bantuan Allah, sabar kerana Allah, dan sabar di atas paksi agama yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan akhir sekali, sabar ketika musibah, sabar mengelak diri dari dosa, dan sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Saya rasa itu saja dapat saya ringkaskan perbincangan mengenai sabar. InsyaAllah kuliah akan datang saya akan menyebut pula mengenai ihsan, untuk menjadi orang yang baik pula. Moga-moga Allah SWT memberi hidayah dan rahmatnya pada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.